A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara bahagia tuan pengurusi surau, tuan imam, barisan imam, barisan jawatan kuasa surau, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana dalam membicarakan tentang ma'al hijrah, kan, kekeluargaan dan juga perpaduan dan kekeluargaan. Jadi bila sebut tentang hijrah, semua orang fahamlah, hijrah ni berpindah, kan, bertukar daripada satu tempat ke tempat yang lain, berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Begitu juga dikatakan hijrah ini perubahan daripada buruk kepada baik, baik pada lebih baik, lebih baik kepada lebih-lebih baik. Kalau kita tengok dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kita biasa dengar itu kan, inna a'malu bin niat, ya? Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya kerana ingin mendapatkan keredaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan menuju kepada keredaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kerana menginginkan kehidupan yang layak baginya di dunia atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Hadis riwayat Bukhari. Innama a'malu bin niat wa innama likulli amri ma nawa. Sungguhnya segala perbuatan itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Dalam ayat tu tadi, wa man kana hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fajratuhu ila ma hajara ilaih. Begitu. Siapa yang niat hijrah ni kerana dunia atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, dan secaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Kerana dalam peristiwa hijrah Nabi itu, bukan semua yang ikut hijrah Nabi ini semua kerana Allah, bukan semua niat kerana Allah. Ada di antaranya, salah seorang tu, ada seorang pemuda, dia ikut Nabi sebab ada seorang perempuan yang dia nak nikah dengan perempuan tu, dia sayang sangat perempuan tu. Sebab perempuan tu ikut Nabi hijrah, maka dia pun ikutlah sebab dia nak kejar perempuan tu, sebab dia nak kahwin dengan perempuan tu, dia ikut. Jadi bukan semua orang macam malam ni lah kan, yang datang kuliah ni, bukan semua orang yang nak dengar majlis ilmu. Mungkin ada yang datang sebab nak selfie, kan? Ada yang datang sebab nak tengok je, nak tengok macam mana rupa dia dekat-dekat, contohlah kan. Tapi kebanyakannya taklah, kebanyakannya memang kerana Allah lah. Macam tu lah agaknya, macam tu lah tuan-tuan. Jadi makna kata nak bagi tahu niat ni semua tersimpul dekat dalam hati kita. Tapi hari ni manusia menyelang-menyelang ni lah, ni tengah menyelang-menyelang lah ni, tengah menyelang-menyelang. Tak lama lagi ada satu perayaan kan, menjelang-menjelang. Semua orang dah mula pandai membaca niat orang. Ni mesti dia nak ni, ni mesti dia nak ni. Semua orang dah jadi pandai baca, ambil alih kerja Allah Ta'ala, ambil alih kerja malaikat. Dia tahu dalam hati orang tu nak apa sebenarnya. Dia tahu, ni mesti ni mesti ada niat ni, mesti macam ni, macam-macam lah kan. Jadi kadang cubalah jangan ambil alih kerja malaikat tu kan. Jadi bila sebut hijrah ni, macam saya pun hijrah juga, hijrah daripada satu tempat ke tempat yang lain, daripada satu kerja ke kerja yang lain. Dulu pernah bekerja, dah ada profession sendiri, tapi lalah berhenti buat full time. Tentang soalan daripada mana datang ni, tiap-tiap surau tanya, penat pula aku jawab pagi-hari kan. Aku ingat kan dia ketengok dah tahu dah kan, tapi tanya juga, tak apalah, kenalah jawab kan. Jadi nak menjawab tu dah ambil masa 15 minit. Minta maaf lah kalau ceramah tu tak panjang, sebab nak jawab pasal Samsul Debat tu fahal kan. Jadi jangan tanya lagi dah kenapa nama ayahnya Debat, tak, itu nama gelaran. Dulu waktu saya bekerja, saya jadi pengarah undang-undang dan penguasaan.
Saya dah dipanggil berceramah, jadi saya tak nak orang tahu jawatan rasmi saya. Jadi takut konflik. Kadang orang call pejabat saya nak panggil ceramah, sedangkan saya ada profession saya sendiri. Kita tak nak orang call pejabat urusan rasmi tu nak panggil ceramah, sebab tak ada kena-mena dengan kerja saya. Saya legal advisor, pengarah undang-undang. So bila saya berceramah di luar, saya akan pakai nama jawatan NGO saya. Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Tu jawatan saya kat luar. Sampai sekarang tak tercabar lah. Presiden seumur hidup. Alumni Debat Malaysia. Dia ada dua alumni. Satu alumni debat IPT, yang tu yang attach dengan universiti. Tapi alumni alumni debat Malaysia, dia tak attach dengan IPT, dia ke profesional, bekerja di luar. Tentulah dia tak terikat dengan universiti. Jadi saya, itulah jawatan saya. Jadi bila saya ceramah kat luar, saya pakai tu. Saya tak sebut Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, pengarah undang dan penguasaan di agensi ni, tak sebut. Jadi itulah jawatan saya. Sampailah satu penganjur, dia mengajak saya ceramah di Surau Puncak Setiawangsa KL, tempat golongan elit ni pergi ceramah kat sana. Dan dia dah terlupa nama saya siapa. Siapa tak nama penceramah tu? Apa nama budak? Samsul apa dah, tapi jawatan dia debat-debat macam tu lah. Jadi dia tulis kat whiteboard tu, penceramah pada malam ni Syamsul debat. Itulah mula dia. Itulah mula dia. Dan salah seorang, kebetulan pula salah seorang jemaah yang mendengar ceramah pada hari itu adalah CEO TV Al-Hijrah. Dan dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Dan melekatlah terus nama tu sampai ke hari ini. Okey, dah menjawab soalan ya. Okey. Saya harap sangat dengan live ni, surau dan masjid lain tolong jangan tanya dah soalan ni. Kadang-kadang bila tanya, mana dapat debat tu? Cerita lagi kan, cerita lagi. Tapi tak apalah, macam itulah. Itulah kisah dia. Tentang pencapaian debat saya, memanglah tak dinafikan. Waktu peringkat universiti dulu, saya top rank best speaker Malaysia tahun 2001-2002. Pertandingan pidato dan debat dalam anjuran Majlis Debat Universiti Malaysia ni, mana pertandingan saya tak menang, semua menang dah. Jadi ada yang tulis dekat dalam media sosial, cakap seorang-seorang bolehlah, cuba lawan aku, tengok berani dia. Dia tak tahu ranking aku macam mana Malaysia ni. Macam tu kan, macam tu lah, itulah cerita dia. Tapi dululah, dan sampai sekarang saya masih lagi mengajar teknikal perdebatan pada budak-budak universiti ni. Macam mana cara berhujah, kalau orang tu cakap macam ni, macam mana nak balas. Kalau tajuk ni jadi pembangkang, jadi bercadang yang sesuai. Itu sebab kalau ahli politik tuan-tuan, kalau dia bercakap, dia tak jawab soalan wartawan pun saya tahu. Cara dia membusing, dia pusing senang-senang, nampak bagus lah dia. Tak ada mana dia. Adalah beberapa orang, saya tak nak sebut lah kan, macam tu lah. So kita boleh tahu dah point mana yang sepatut dia jawab kan. We have to rebut matters pertaining to the issues, but they don't. Tak ada. Dia tak jawab pun kadang kan. Sebenarnya tu lain kali lah, mungkin pihak surau kalau nak buat khusus berhujah kan, nanti kita buat lah. Itu lain bayar tu. Tak ada lah, saja je gurau. Jadi balik pada cerita hijrah tadi kan, saya hijrah jugalah, hijrah kan. Berhijrah ni sebab Nabi kata apa? Yang paling penting Nabi sebut, tidak ada penghijrahan lagi dah selepas Fathu Makkah. Nabi kata tak ada lagi dah. Yang ada cuma dua, niat dan jihad. Nak bagi gambaran kat kita, sebenarnya hijrah tu sendiri bukan satu perbuatan yang mudah, bukan satu perkara yang mudah. Hijrah kita boleh sebut, contohlah kita sebut kat orang, kau cuba-cubalah berubah, kita cakap itu kan. Kadang dia balas, apa masalah aku? Okey je, apa masalah kau? Dia marahlah kita balik kan, sebab maknanya bukan senang kan, menetapkan hijrah tu berubah. Kau bawa-bawalah berubah. Jangan cakap tu lah, contoh suami kan, bukan semua orang yang tiba-tiba duduk sini ni. Dulu sebelum ni duduk luar, tiba-tiba kena pindah bertugas ke Putrajaya, macam-macam bergaduh dengan rumah ni. Susah lah, leceh lah, itulah inilah. Ada kes yang mana suami berpindah tempat kerja, bertukar sebab nak cari rezeki tempat lain, isteri tak nak ikut. Ada siap sound apa ada kata. Sedangkan tempat yang terbaik seorang isteri adalah di sisi suami kan. Tak ada lah, macam-macam lah tempat ni, ulu banat lah, kampung apa benda di situ, tak nak lah, apa nak pergilah seorang-seorang kan. Nampak tak, bukan senang. Atau contoh macam ni lah yang paling senang kan.
Saya suruh kepada orang lelaki, kan sebahagian daripada lelaki yang ada dalam surau ni, berhentilah merokok. Kan berubah muka tu. Muka belum cakap lagi tu, suruh berhenti merokok, berubah muka. Kan? Alah ustaz apa yang mengajar tu, yang mengajar kitab apa, dia pun merokok tu. Nampak? Dia ajaklah ke geng-geng neraka tu. Kan? Contohlah, contoh. Betul. Sebab apa? Bila saya sebut pasal rokok ni, ramai marah. Tapi kita bukannya kata suruh berhenti tu berhenti immediately, kalau boleh memanglah, tapi tak boleh. Kita faham susah, tapi kena usaha berhenti. Sebab tak ada, belum pernah lagi kajian orang isap rokok ni mendatangkan protein dalam badan. Tak pernah. Tak pernah. Jangan bohong lah kan. Saya pergi ceramah dekat masjid dekat Simpang 5 dekat Pulau Pinang, Simpang 4 dekat Pulau Pinang, sebelum jambatan kedua tu kan, yang simpang kiri tu masuk kan, dekat dinding masjid tu ada tu notis besar tu, fatwa pengharaman rokok, ada hadis, dalil, ayat Quran dia. Akhirnya keputusannya haram rokok kan. Seorang pakcik tu baca sambil isap rokok tu. Saya pun tak tahu macam mana nak gambarkan keadaan tu kan. Macam tu lah bagi menjawab persoalan betapa susah ni nak bertukar, nak berubah ni. Hijrah berubah kan. Perempuan dah biasa tak bertudung tu kan, nak suruh dia bertudung tu, hui susah, bukan senang. Ni sekarang ni orang dengar, suka dengar ceramah-ceramah sekarang ni, sebab media sosial, dunia tanpa sepadan kan. Ustaz Zaidro, Ustaz Don dengan ustaz yang seorang lagi tu, orang tu suka dengar, yang bukan Islam pun dengar kan. Dia suka, tapi nak mengubah dia sampai dia jadi Islam tu bukan senang kan. Itu sebabnya kalau ada kalangan kita, kawan-kawan kita nak masuk Islam, oh nanti saya uruskan, saya kontak pejabat, tak payah bawa pergi surau ni, depan imam tu suruh dia cepat kan. Suruh dia mengucap tu kalimah syahadah, jangan tunggu, benda-benda baik jangan tangguh-tangguh, takut ada orang lain nak pengaruhkan benda-benda lain kat dia. Macam itulah kan. Bukan senang niat dan jihad. Suruh kuruskan badan macam mana, makanan semua hari-hari, surau masjid semua jamu. Ini hajat orang kampung ustaz. PA saya pernah beritahu dulu, Samsul Ubat dia tak nak makan, nak suruh siapkan buah je. Sampai kat masjid tu tetap bidang kepala kambing depan kepala penceramah. Ini hajat orang kampung ustaz, hajat orang kampung. Macam malam ni ada jamuan tak? Ada macam mana? Ada. Jadi kalau ada makruh ceramah lama-lama. Itu cerita. Kan. Jadi jangan risau, ceramah tak lama malam ni, makanan dah ready kan. Jadi mana kata perubahan ni memang tu satu perkara basic yang kita kena faham. Dan Nabi kalau kita tengok, ada yang cakap Nabi ni pelarian kata. Nabi lagi, ada yang cakap ya, tapi sebenarnya tak. Kenapa kita kata tak? Sebab kita kena kaitkan dengan ceramah sebelum ni, kita kena kaitkan peristiwa sebelum ni. Ingat tak pada bulan-bulan yang lalu ketika peristiwa Isra wal Mi'raj kan, siapa penceramah kita panggil datang ni, ceramah Isra Mi'raj, siapa dia? Ustaz mana kita panggil? Tak ingat dah ustaz mana panggil sini. Ustaz Piu Rozi. Piu Rozi dah cerita dah pasal perjalanan Isra wal Mi'raj kan. Bila dia cerita tu, perasan tak? Dia cerita tentang stesen-stesen yang waktu Jibril yang temankan Nabi tu berhenti kat sini. Kemudian Nabi setiap kali berhenti solat 2 rakaat. Berhenti kat sini solat 2 rakaat. Setiap tempat pergi tu mesti cari tempat solat. Bukit Tursina, Baitul Laham kan. Dia katalah dekat sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kat sinilah Nabi Musa menerima wahyu. Sampai kat satu tempat Yatrib tu, dia kata, wahai Muhammad, cuba nampak tak? Kau nampak tak tempat tu? Mana? Nabi pun tengok. Di situlah nanti kau akan diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Dah tahu dah awal lagi. Kalau Nabi nak lagi, dulu lagi Nabi lagi, bukan baru hari pertama orang nak bunuh Nabi. Lama dah orang nak bunuh Nabi kan, tak ada hal tak ada kan. Tapi Nabi pada ketika itu dah dapat awal dah, waktu peristiwa Isra Mi'raj dah tahu dah, tak lama lagi dia akan perintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Itu satu. Nabi boleh je, kalau Nabi ni nak senang, boleh je, ya Allah hari tu alang-alang Isra Mi'raj itu kau dah bagi aku buruk kan, takkanlah hijrah ni kau tak boleh hantar seekor kan, dapat seekor jadilah kan. Biar aku at least aku dah selamat sampai ke Yatrib tu, Madinah. Tapi kenapa Nabi tak panggil?
Sebab Nabi nak tunjuk ke orang, usaha tu kena ada, kan? Kena usaha, kan? Jadi Nabi sehari sebelum, Nabi dah beritahu kat Sayyidina Abu Bakar dah, kan? 1 hari atau 2 hari sebelum ni beritahu, kita tak lama lagi aku mungkin akan berhijrah, dan aku dah pilih kau, kalau kau sudi, nak tak kau temankan aku? Menangis Sayyidina Abu Bakar, kan? Jadi macam mana kata pelarian pula, dah strategi dah nak keluar, nak pergi, kan? Tu cerita dia. Yang kedua, kemudian Nabi pula beritahu dengan Sayyidina Ali, standby, standby bantu aku. Macam mana pula? Kepada kita, pada masa yang sama, kabilah-kabilah, ketua-ketua kabilah kafir Quraisy ni buat meeting tergempar. Dia orang pun heran, AGM lambat lagi, apa hal panggil ni? Ada berita terkini ni, kena bincang cepat ni. Kenapa? Dakwah Muhammad ni makin dahsyat ni, makin ramai orang peluk Islam ni, kita tak boleh biarkan. Macam-macam cara, bagi duit tak nak, bagi perempuan tak mau, sampaikan berunding tukar gili-gili. Tahu gili-gili? Puak kafir Quraisy ni tawarkan macam ni lah, kami sembah Tuhan kamu setahun, kamu sembah Tuhan kami setahun, lepas tahun kita tukar balik. Sampai macam tu lah ajak Nabi. Nabi kata tak dapat. Oh tak dapat, Nabi tak nak. Jadi tengok makin lama makin ramai, oh dia bahaya ni. Jadi kebetulan salah seorang daripada ketua kabilah tu yang menyamar menjadi ketua kabilah, iaitu Syaitanir Rajim. Iblis ni dia menyerupai ni, dia menyerupai seketua kabilah, pakaian yang cantik, orang bangsa. Dia kata macam ni, kalau penjara kamu pun tak guna, dia akan pengaruhi ramai lagi orang walaupun dia dalam penjara. Habis macam mana? Bunuh aja dia. Kita bagi tawaran yang mewah-mewah kepada mereka, luxurious, kan? Bagi tawaran yang mewah, yang lumayan kepada mereka. Apa tawarannya? 100 ekor unta untuk kepala Muhammad. Masa tu semua orang dah ready nak bunuh Nabi dah. Nabi lag lagi. Nabi tengah bincang-bincang, cakap dengan Sayyidina Ali, tengok rumah Nabi dah kena kerumuh ni, keliling ni tentera kafir Quraisy. Orang perempuan menganga mulut dengan cerita, dahsyat betul, suka dengan cerita orang perempuan ni, ya. Keliling ni dah standby dah nak bunuh Nabi. Nabi suruh Sayyidina Ali ganti tempat tidur. Cuba kalau kita imam, ada orang nak pukul, imam surau ni ada orang nak pukul dia, dia pun beritahu lah dengan Bilal, Tuan Bilal, ada orang nak pukul aku ni, sekarang minta tolong kau menyamar je jadi aku malam ni. Kau duduk kat depan ni, kau duduk buat kau tegak macam kau nak jadi imam, tapi kau tak jadi imam, tak apa, kau tunggu je situ. Sanggup tak Bilal? Dia pandang imam dulu tu, tengok dia jawab. Kan belum tentu sanggup, belum tentu sanggup, kan? Iyalah, kan tiba-tiba je pahal pula, kan? Belum tentu sanggup, kan? Macam tu juga Sayyidina Ali. Tapi bila Nabi tanya Sayyidina Ali menangis, suka, gembira, boleh gantikan Nabi kat tempat tidur. Dia pun naik atas katil Nabi, kat tempat Nabi tidur tu, hamparan tempat Nabi tidur tu, selubung keliling nah tentera kafir Quraisy. Nabi keluar, kalau Nabi nak lari, Nabi ikut pintu belakang. Ni Nabi keluar pintu depan, confident, confident lah, keluar depan, menghadap, tapi dia pandang, tapi dia, walaupun tentera kafir Quraisy itu memandang, tapi dia tidak melihat. Pernah berlaku tak benda tu? Pernah berlaku tak dalam hidup kita macam tu? Pandang tapi tak melihat. Pernah berlaku tak? Pernah. Masa bila dia lalu tak nampak pun, wah dia lalu dah. Nampak tak, kan? Macam tu. Cuma tinggal ni bukan kata kita ni macam Nabi, tak. Kadang Allah boleh buat kita jadi macam tu. So tak ada yang pelik pun. Cuma kali ni yang peliknya, Nabi yakin bantuan Allah tu, Nabi keluar, Nabi menghadap betul tentera tu. Bukan kata lalu, menghadap betul. Nabi siap ambil pasir tu, Nabi tabur kat kepala salah seorang tentera tu, sambil Nabi baca, waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Tu ayat dalam surah apa? Fatihah, ya? Yasin. Itulah nak confirm kan, ngangguk ada Fatihah tak ngeleng dia balik kan, aja tu kan, sudah tahu tu kan, tak tahu confirm, dia tu tahu. Maknanya dalam ayat tu kan, dia benakan tembok-tembok di hadapan kamu, tembok-tembok di belakangmu kan, apakah kamu afala yubsirun, apakah kamu tak melihat? Memang dia tak nampak, dia pandang tak nampak, sebab Allah dah benakan, hijabkan pandangan dia tu. Macam tu. Ya tuan-tuan, saya pernah sekali tu jadi panel apa, program dekat dalam TV Astroria. Program apa? Mingguan Wanita. Saya jadi host, saya ganti Fahrin namanya, main-main.
Saya dengan siapa masa tu? Elizad. Masa tu tajuk dia apa tau? Misteri kehilangan janin. Misteri kehilangan janin. Orang Islam percaya benda tu, memang betul pun pernah berlaku. Masa tu dengan ustaz apa? Ustaz ni lah, Ustaz Syarhan. Dia ialah yang power benda-benda macam tu, kan? Rupanya banyak berlaku. Ada orang tu kan, dia pregnant, dah buat buku merah lah. Tiba-tiba pergi minggu depan dah kempis. Tengok tak ada. Oh, itu tak mengandung sebenarnya. Faham lah, itu sekian ada, ni dah tak ada pula dah. Tu belum cerita lagi. Ustaz Syarahan sendiri cerita kat saya, yang paling teruk sekali, dalam labor room tak ada. Dalam labor room dah buka, tak ada. Pening doktor tu, tipu Ustaz Syarahan. Ada macam mana cerita dah? Panggil Ustaz Syarahan datang, malas nak cerita. Kan aku cerita dah, aku pula bawa tajuk tu, kacau lah. Tak ada nak dan ada salah seorang budak ni, ada satu kes tu di Kuala Selangor. Ketika dia usia kandungan 7 bulan, tiba-tiba kempis. Dikaitkanlah dengan ni lah, dengan bunyian lah, apalah, ambil anak lah, apa semua. Anak jin, sebenarnya jin kan? Tu sebab bagi nama anak, jangan bagi nama anak jin. Bila bagi nama anak jin, kita panggil nama dia macam ni lah, tegak lah. Dengan jin-jin tu menyawat. Saya malah nak sebut kan, ada yang kena dengan nama ni kan, nama kau tu malah nak sebut. Adalah nama-nama tu kan. Tu sebab kadang-kadang kita bila beli buku nama-nama baik dalam Islam, salah satu memang ada nama jin tu sekali. Tapi cuma tinggal lagi maksudnya memang baik, maksud nama tu. Tu sebabnya saya, kalau anak saya tu kalau nama, saya akan telefon pejabat mufti tu. Saya tanya, Ustaz tolong cek balik nama ni okey tak? Padanya dia dulu, jangan tergesa-gesa bagi nama. Kita dalam Islam disunatkan bagi nama yang baik-baik pada hari yang ketujuh. Tak nyempat-nyempat bagi nama, kan? Nama dalam perut, nama anak kita apa? Nyampah kan. Tu belum cerita combine nama kita bang, combine nama kita. Nama abang Yahya, nama saya Mahani, nama anak kita Yamaha tu. Dan nama Jepun pula, apa hal pula kan? Macam tu lah, tak? Tapi memang betul. Itu sebab dia cek, dia kata ada satu nama tu lah, ada satu nama, saya bagilah nama tu dekat Indonesia popular, ada satu nama kan, pemain bola sepak Indonesia pun ada seorang nama macam tu dulu, saya tak nak sebut. Saya tanya dengan beliau, dia kata nama ni bagus, maksud dia bijaksana. Dia kata ada satu nama tak, bijaksana, cerdik. Tapi zaman Nabi ada seorang sahabat, nama dia macam ni, pemalas betul perangai dia. Kau nak ke tak nama tu? Tak payahlah, tukar. Macam tu lah. Tu sebab kena tanya orang yang pandai kan, tanya orang pandai. Saya sendiri pun tanya orang, saya tak pandai pun, saya tanya orang lain. Macam tu lah. Balik cerita tu tadi kan, jadi Nabi ni bila keluar rumah menghadap, Nabi baca tu dan dia tak dapat melihat. So bercampur lah, tadi tak habis cerita Kuala Selangor tu kan. Anak dia waktu dia 7 bulan, tiba-tiba perut dia kempis. Memang dia mimpi ada sekumpulan manusia datang ambil baby tu pada dia. Dia jaga kempis perut dia. Dia nangis. Masalahnya selang 2 malam perut dia kembung balik, ada balik baby tu. Berlaku. Cerita tu berlaku. Dan masalahnya anak dia tu hari ni dah berusia 20 tahun 21 tahun masa saya program tu lah. Dah 21 tahun masa tu umur anak je. Masalah dia, anaknya daripada kecil sampai besar, mata dia nampak apa yang orang tak nampak. Jadi Ustaz Syarhan kata bawa jumpa dia, dia suruh mak dia ikut bacaan dia ni, kemudian letak kat mata tu, hijabkan balik mata dia tu biar dia tak nampak benda tu. Ada ayat dia. Jangan tanya Samsul Debat. Panggil Ustaz Syarhan panggil Ustaz Syarhan okey. Tersedak-sedak Ustaz Syarhan ni kan. Jadi mana kata Nabi baca ayat tu, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim. Tu sebabnya ada ustaz-ustaz tu cakap baca ayat ni kalau nak elakkan speed trap. Baca ayat tu sebelum masuk highway, baca. Kena juga saman ustaz. Maknanya kena ingat, polis pun mengaji sekarang ni. Polis dah baca dulu sebelum dia pasang kamera tu yang dia nampak kau tak nampak dia. Itu cerita dia kan. Jadi Nabi, lepas tu Nabi pergi ke mana? Nabi pergi cari tempat bersembunyi. Okey. Waktu ketika itu ada seorang, dikatakan dalam satu riwayat yang lain pula, ada seorang lelaki penduduk Quraisy yang berbangsa Quraisy ni nampak.
Nabi tabur pasir tu, dia nampak Nabi lalu, dia nampak. Dia kata, kenapa kau biarkan Muhammad berlalu depan kau? Dia lalu tu, mana ada, tak nampak pun, kami tengok pada tadi dia lalu depan kau. Tidak, iya tidak, bergaduh. Kau pergi tinjau, dah jangan gaduh. Yang bos dia kata, kau pergi tinjau. Baik tuan, dia pergi tinjau, elok tidur dalam tu. Yang tu Saidina Ali. Kemudian Nabi naik atas, bersembunyi dekat mana? Dekat gua mana? Gua Hira, bukan Gua Sur. Sedap betul. Asal gua Hira, gua Hira, gua Sur. Gua Hira tempat timur wahyu. Betul lah tu, kadang orang confuse tukar. Nabi naik kat Gua Sur bersembunyi. Tu betul lah pelarian? Tak, sebab memang sebahagian daripada strategi. Nabi bersembunyi dulu sebab nak redakan, sebab semua tengah marah nak cari Nabi ni. Tapi nak menunjukkan benda tu dah well planned. Sadatina Asma setiap malam hantar makanan dekat atas tu. Dulu mana ada handphone? Abah lapar ni, kau hantar makanan tau, kau 10 kaki ke kanan, kau terus naik atas, nanti abah bagi signal. Tak ada. Maknanya dah plan. Memang dah dirancang, kat situ lah tempat ni dia hantar makanan. Masalahnya untuk pengetahuan semua, nak tunjukkan bukan senang hijrah ni. Sadatina Asma pada ketika menghantar makanan, daki bukit Gua Sur tu, yang pernah pergi Mekah, pernah pergi Madinah, pernah pergi umrah haji, tahu Gua Sur tu walaupun tak setinggi gunung lain, tapi tinggi jugalah. Masalahnya Sadatina Asma naik dulu dengan tahap belum ada denai macam kita hari ni. Dah ada denai, mana nak pijak. Dan Sadatina Asma pergi pada ketika itu dengan tahap dirinya, tubuh badannya itu sedang syarat mengandung 9 bulan. Cuba fikir. Jadi dia pergi hantar makanan, sambil tu Amir Fuhairah pula menghantar pula, bagi maklumat macam mana, kat mana. Dan pada ketika itu Abdullah bin Uraikid, seorang bukan Islam, yang bantu tunjukkan jalan ke mana nak pergi, macam mana arah nak ikut, jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia biasa. Siapa yang pernah pergi umrah, pergi haji, kalau naik bas daripada Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah lebih kurang 5 jam. Kita naik bas, kita tengok luar tu macam mana Nabi hijrah dulu, kita fikir macam tu. Kita nampak jalan dengan tahap batu-batu tu semua. Masalahnya yang kita tengok tu bukan itu pun jalan yang Nabi ikut. Jalan Nabi ikut lebih teruk daripada itu. Bayangkan, tu nak bagi gambaran. Dan Nabi, bila Saidina Abu Bakar escort Nabi kita ni, melindungi Nabi, cuba lindung protect Nabi ni, kejap kat depan, jalan-jalan kejap-kejap daripada belakang, cuba nak kawal. Sampai di Kuba, kita semua tahulah ringkas cerita, Nabi membina masjid dengan tulang pak kerat Nabi sendiri. Tapi masjid tu simple aja lah, jadi tempat solat kan. Tak macam hari ni terlampau cantik sangat dah kan. Siapa yang rajin itu dia buat lah. Kalau nak buat kan, dia cubalah berjalan daripada hotel dia dekat Madinah tu pergi ke Masjid Kuba. Kebanyakan travel dah mula buat sekarang ni, cuba jalan kaki pergi sampai ke Kuba, dari Kuba balik semula ke hotel. Ada yang buat dah kan. Kalau ada yang tak larat tak usahlah paksa kan. Jadi macam itulah. Jadi bila sampai aja ke Madinah, Nabi disambut dengan cukup meriah. Semua bersyair yang sambut Nabi ni. Yang kita tahu syair tu kan, Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Macam tu, sambil senyum, happy. Cuba tengok timah ban tu, Alal badru alaina. Kalau Nabi nampak tu pusing balik, tak jadi datang. Orang ni marah ke apa tu kan. Tu sebabnya kena baca makna dia sekali kan. Tala'al badru alaina, telah datang bulan purnama kepada kami. Macam tu sekali lah syair tu kan. Iya, tu sebabnya. Dan Nabi bila sampai kat sana kan, semua berebut-rebut nak suruh, nak ajak Nabi tidur dengan dekat rumah dia. Tidurlah rumah kita orang, tidurlah rumah saya, tidurlah rumah aku ni. Berebut-rebut. Akhirnya Nabi pilih tidur dekat rumah Abu Ayyub Ansari.
Siapa yang pergi Masjid Nabawi, dekat luar Masjid Nabawi tu ada satu macam tembok tinggi, dia tak letak label apa-apa. Sekarang ni dah jadi satu tempat yang untuk kita, kalau perasan sekarang ni dia dah mula kepung-kepung kan, nak masuk Raudah tu. Bila kita jalan tu, kita lalu tembok tu. Tembok tu lah tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dulu masa sebelum kepung tu ada seorang lelaki Arab jaga ni, duduk, tapi dia tak letak label sebab ada masyarakat Islam daripada negara-negara tertentu tak boleh dengar benda macam tu, mula menyembah-nyembah dia tak boleh. Tengoklah Jabal Rahmah tu macam mana, benda nangis, orang peluk-peluk, apa hal kan? Tu macam tu ada setengah negara lah, saya tak nak sebut negara mana lah kan, kita faham lah, kita tahulah ada dia ni fahaman dia ni pelik-pelik sikit. Jadi Nabi, apa yang Nabi buat? Ni yang kita nak cerita pasal perpaduan ni. Apa Nabi buat? Nabi persaudarakan puak Ansar dan Muhajirin, persaudarakan. Selagi mana dia Islam, selagi mana dia amalkan Islam, wajib baik. Lain pada tu Nabi tak ajar, lain pada tu Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia, dia B40, Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia, dia geng parti sebelah sini, Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia sebab ni kecenderungan dia ni geng ketua kampung lama, pun Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia ni macam ni macam tu. Selagi mana di Islam, dia amal Islam, kena baik. Tentu je. Nabi persaudarakan puak Ansar dan Muhajirin. Ansar ni penduduk tetap di sana, Muhajirin yang datang berhijrah ke sana. Dan apa lagi Nabi buat? Nabi damaikan dua puak yang dah lama bergaduh berperang, puak Aus dan Khazraj, berpuluh tahun bergaduh berperang kan, berbunuh-bunuhan, punya teruk bergaduh sampai terlupa sebab apa dia gaduh. Nabi tanya, kenapa kamu bergaduh ni? Tak ingat Rasulullah, daripada dulu lagi gaduh-gaduh lah, dia kata macam itulah. Tapi Nabi berjaya damaikan mereka. Gelak-gelak tak? Rupanya zaman sekarang dah berlaku. Mak, bukan tu saudara kita ke? Kenapa kita tak baik dengan dia? Entahlah, ni atuk kau dulu, tak apa hal, kau jangan tanyalah. Apa bezanya? Sama je lah. Sebab sekarang ni yang dulu-dulu tu lupakanlah. Saya baru ceramah pagi tadi dekat hospital Serdap. What past is past, dia kata. Apa yang dah lepas tu sudah lah. Yang dah berlalu, usahlah dikenang-kenang lagi. Ya, tu cakap tu kan. Jadi mana kata didamaikan Pak Aus dan Khazraj, termasuklah juga salah seorang yang datang berhijrah, siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni siapa? Salah seorang businessman, usahawan, hartawan, kaya, tapi sebab hijrah dia sanggup tinggalkan kekayaan dia, pergi dia sampai ke Madinah. Sampai di Madinah, dalam perjalanan ke Madinah dia bawa apa? Kat tangan dia keju dengan minyak, tu je yang dia bawa. Sampai dekat Yathrib, Nabi persaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabiq. Siapa Sa'ad bin Rabiq ni? Usahawan terkemuka di Yathrib. Dia ni orang kaya dekat sana. Dia ada ladang-ladang kurma, dia ada macam-macam harta. Jadi Sa'ad bin Rabiq pun offer, aku ada banyak tanah-tanah ni, aku ada banyak kebun, ladang, mana satu kau nak? Kau beritahu je. Dia kata, Maha Suci Allah, semoga Allah memberkati kamu wahai saudaraku. Aku tak nak. Tak mau dia, tak mau. Kalau begitu, aku ada ramai isteri, mana satu isteri kau, mana satu yang kau nak? Kau cakap je, open tender. Mana satu yang kau nak? Kalau kita cenia dah, betul ni, cik macam tu kan. Dia tak, dia kata dia open tu, bukannya dia kata aku dah ramai isteri tapi komitmen lah, aku dah tak nak ni, pemalas ni. Tak ada open. Mana satu kau nak? Kau cakap je mana kau nak. Dia kata, Maha Suci Allah, semoga Allah memberkati kamu wahai saudaraku. Aku tak mau. Tak nak juga. Tengok pengajaran juga kat sini. Orang dulu zaman sahabat, zaman Nabi, zaman para sahabat, tidak mengambil kesempatan atas kebaikan orang lain. Kita hari ini mengambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Nampak tak? Letak muka, orang tengah susah nak cari duit, mana cari duit, tiba-tiba keluar dekat media sosial tu, pelaburan patuh syariah, muka Samsul depan, muka aku benda tak, muka Ustaz Azhar Idrus, muka Ustaz Amin. Hari tu ada sekali tu
Saya, Ustaz Amin Idris dengan Ustaz Haryanto bertiga macam ni. Cakap mana aku tengok gambar ni macam tu kan. Rupanya tazkirah malam Jumaat tu dia edit ni buat ni, pelaburan Batu Syariah. 3 bermodalkan RM500, tidur dengan lena, esok duit masuk. Boy. Masalahnya tuan-tuan dan puan sekalian, memang ada yang dapat. Round yang pertama yang awal-awal tu memang dapat lah RM5,000, RM6,000. Lepas tu mulalah tamak, masuk lagi RM6,000, konon nak dapat RM100,000. Langsung sanyap lepas tu. Kena tipu. Ni saya nak ingatkan sekali lagi, jangan terpedaya dengan tu. Jadi lepas tu Abdul Rahman bin Auf ni, tapi kalau kau tak nak ni, isteri pun tak nak, kau nak apa? Cukuplah kau tunjukkan aku ke mana jalan menuju ke pasar, aku nak berniaga di sana. Pergi ke pasar. Pergi ke pasar, tunjuk. Sedangkan tahap pasar pada ketika itu didominasi oleh puak-puak Yahudi yang cekik darah, lintah darat, menipu, scammer. Nipu, berniaga, tipu timbangan, tak adil, sorok barang, semua dia buat. Apa yang orang jahat buat dalam niaga ini, semua dia buat. Jadi akhirnya Abdul Rahman bin Auf boleh survive dengan modal keju dengan minyak tadi. Akhirnya dia sikit dia berjaya. Sebab apa? Sebab ramai orang suka berurus niaga dengan Abdul Rahman bin Auf yang terkenal dengan sifat dia jujur, adil dalam timbangan, tak menipu, tak sorok barang. Jadi akhirnya ramai berurusan dengan dia. Macam mana orang tak berurusan dengan dia? Dia beli unta, modal unta tu harga 1,000 dinar. Jual balik dekat orang pun 1,000 dinar. Kalau kita kalau dah 1,000 nak buat untung berapa ni kan? Dia 1,000 dinar, jual balik 1,000 dinar. Apa soalan kita? Mana untungnya? Rupanya untung dia pada tali yang mengikat unta tu, dia charge 2 dinar setiap satu unta. Jadi jangan cakap sahabat kita yang berbangsa Cina dan India yang mengajar. Sebenarnya Abdul Rahman bin Auf dah lama ajar sistem volume ni. Beli banyaklah dapat duit tali dia tu. Duit yang RM2, 2 dinar yang dia pun duit tambahan kepada nak ikat unta tu, itulah yang dia buat. Dan selepas tu tak lama, selang beberapa bulan, Nabi berselisih dengan Abdul Rahman bin Auf, terbau bau wangi-wangian. Ini wangi-wangian orang kahwin ni, kata. Kamu berkahwin ke wahai Abdul Rahman bin Auf? Katanya. Ya benar, aku telah pernikahan dengan seorang wanita Ansar. Maka buatlah kenduri, buatlah jamuan, buat walimatul urus, walaupun hanya dengan seekor kambing. Itu pesan oleh Nabi. Mana buat kenduri itu sunnah. Sunnah Nabi suruh. Tapi tak adalah sampai yang mati ten, nggak bersanding platform tu, naik pengantinnya, gaun daripada sini sampai ke jalan simpang sana, keteruk sangat. Adalah budak tolong pegang gaun tu, nak mati sangat kan ini kan. Kemudian pakai pula baju jaring semua, dekat lengan ni nampak ni bunga-bunga tu nampak dalam lah. Dia jangan main-main. Kita jangan alah sekali je pun. Bukan selalu itulah yang menggugat keimanan imam kat sini. Betul tak kan? Macam tu lah, jangan main-main. Imam datang ke negeri, so baca doa sebelah pengantin, tinjau-tinjau nampak lengan. Budak ni kan, ya. Saya tak cakap imam sini lah, imam sini dia tabah kan, dia okey kan, tempat lain. Betul. Itu sebabnya kan, sunnahnya maknanya bagi jamuan tu betul. Sebab apa? Nak masyhurkan kepada orang, anak kita dah kahwin, anak kita dah nikah, alhamdulillah, beritahu kat semua kan. Iyalah, jadi tak lepas ni kalau orang nampak dia berdua beria dan manja-manja, tepuk-tepuk tampar tu pahal lah tu. Geram lah aku tengok, dia dah kahwin lah. Ya ke? Kau tak pergi ke kenduri dia minggu lepas? Macam tu lah maksud dia kan. Jadi wahai Rasulullah, doakanlah aku. Memang Nabi doakan kesejahteraan dia sebagai pengantin baru, doakan dia. Semenjak beritulah apa yang diusik oleh Abdul Rahman bin Auf memang jadi emas. Maksudnya berniaga apa pun memang laku, memang jadi kaya raya. Dan Abdul Rahman bin Auf ni, dia memang kaya raya. Dikatakan nilai emas yang ada pada diri dia tu, yang dia sebelum dia mati tu, dihimpun dikira-kira kan, sebanyak 750 bilion. Lebih banyak daripada Bill Gates dan juga Jeff Bezos, manusia terkaya dalam dunia. Itu cerita tu. Jadi mana Abdul Rahman bin Auf ni selamat. Dan Abdul Rahman bin Auf adalah di antara sahabat yang terawal masuk Islam, dan dia adalah antara 10 sahabat yang dijamin masuk syurga, tetapi yang last kali masuk. Sebab harta dia banyak soalan kena tanya.
Jadi jangan minta kaya, banyak soalan kena tanya. Ya, alhamdulillah rumah kecil je kan, alhamdulillah anak ni macam cepat lepaskan, nikah lah cepat gitu kan. Jadi kita tak banyak soalan nak kena tanya. Jangan minta tu sebab nak kaya-kaya sangat kan, banyak soalan kena tanya. Ui, kereta dia banyak, 10 kereta dia kan, semua kena tanya tu. Buat apa? Kereta tu langsung tak bawa, kau kufur nikmat, patut kau bagi orang lain kereta yang kau tak bawa tu. Tu kan ada orang macam tu, dia panaskan enjin untuk start enjin kereta je. Buat macam hobi ni mengumpul stamp macam tu lah kan, tak boleh buat apa. Jadi macam tu lah keadaan dia. Hijrah Nabi ni nak tunjukkan Nabi ni bukan senang. Peristiwa hijrah Nabi ni yang ada cuma niat dan jihad. Dan kita tengok Puak Ansar Muhajirin dipersaudarakan. Mesej yang kita tengok dalam ni, pengertian ni adalah kita berubah daripada buruk pada baik, baik pada lebih baik, lebih baik pada lebih baik. Surah Al-Mudaththir ayat kelima, perintah meninggalkan keburukan dan kemaksiatan dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Allah beritahu, perbuatan yang tak baik tinggalkan. Itu sebabnya nak tinggalkan perbuatan yang tak baik ni bukan senang, sebab disebutkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, nak meninggalkan benda-benda ni disebutkan dalam apa? Disebutkan dalam bagaimana 3 tingkatan sabar. Kena sabar nak meninggalkan benda ni. Pertama, yang pertama sabar untuk melaksanakan perintah Allah. Maknanya bukan senang. Kita dengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maghrib baru nak pergi, drama pukul 7 mengganggu kita. Tengah syok drama bersambung pula tu. Hari ni episod last ni. Nampak? Kan susah tu kan. Orang lelaki tak lah, orang lelaki dia, kita pun tak tahu kan drama tu pukul 7, kita tak tahu kan. Orang perempuan tengok kan, contohlah. Lepas tu setan pun bisik, alah lu tunggulah iklan baru semayang. Tak ya pula, tunggulah tengok drama tu lagi, mana nangis tengok drama. Sekali iklan berlari masuk bilik air ni, biar untuk cepat nak semayang, kejap lagi drama. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba setan bisik, macam dah habis je iklan tu, langsung semayang maghrib 1 rakaat ya. Apa hal kan, teruk bayangkan kan. Nak azan tu kan tak payah teruskan ya. Jadi bila dengar dia terus apa, dia tak jadi, tak fokus, tak khusyuk daripada pergi dia ke depan. Wahai iklan tak habis lagi, nampak tak? Ataupun dengan azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersiap nak keluar kabut. Dah lambat ni. Setan bisik ni. Relax lah. Yang penting kau pergi, orang lain tu langsung tak pergi. Betul juga. Dah slow dia, relax dia balik slow dia. Setan ni kacau ni. Nampak tak? Bukan senang jihad ni. Dia pun start motor. Lepas tu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dah baca ayat ni, lambat aku dah pecut. Setan bisik lagi, apa kau nak pecut? Bahaya. Walaupun kau masuk rakaat kedua, at least kau datang, orang lain langsung tak pergi. Betul juga. Dia nampak kawan yang seorang tu tengah elok siram bunga, dia pun tak pergi, aku pergi, okey lah kan. Zap, relax, dia balik. Sampai dekat parking masjid, dia turun, dia tupang motosikal, terdengar Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah dah habis semayang, setan bisik lagi. Tak apa, kan kau masuk dalam, kau salam je, orang bukan tahu pun kau tak semayang. Lagi gila, nampak tak? Nampak tak? Setan je kerja halus. Setan ni dia akan hasut kan. Dalam khutbah terakhir Nabi kan, Nabi kata apa? Nabi kata syaitan dan iblis mungkin telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara yang besar, namun dia tidak pernah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara yang kecil. Dia tak suruh kita keluar Islam pun, mana ada. Tak ya, tapi dia hasut kita, kacau kita. Tengah semayang kan, Allahu Akbar, gatal semua.
Setan ni dia gemar duduk dekat pelipat-pelipat, dekat celah-celah hidung, celah-celah telinga. Tadi okey je sebelum angkat takbir ni, Allahu Akbar, ditiup dah gatal hidung. Tu yang tak dengar ada imam baca apa, dah lupa rakaat ke berapa dah ni, lupa. Itu yang tangan macam ni, baru nak sampai garu ni, Allahu Akbar, dah rukuk pula dah. Dia tiup pula telinga, tiup dah gatal telinga. Ya Allah, gatalnya. Tu yang sami Allahu liman hamidah, garu. Wah, tak hilang gatal. Lepas bagi salam tak ada pula gatal tu. Ni celah-celah ni, belakang telinga ni, celah-celah ketiak gatal, celah-celah peha. Paling favorite celah punggung. Itu favorite tu. Kalau dia tiup tu, dah mula pergi. Aku kentut ke ni? Nampak? So Nabi dah kata, pedulikan, itu semua syaitan. Setan. Tapi kalau dah membobok bunyinya tu, wah, setan. Orang belakang kau lah setan. Orang kadang menghadap ni, dia pula pakai balon jorai dengan potai dengan joring kan. Itu masalah tu kan. Yalah, kau setan apa lagi kan. Memang betul kau pergi ambil wuduk balik kan. Iya, itu sebab ni memang tu favourite dia tu. Dia senang je, dia rukun kentut ni. Dia bukan rukun lah, syarat lah kan. Syarat kentut ni dua je. Pertama bunyi, kedua bau. Salah satu atau kedua-duanya sekali. Macam tu kan. Kan bunyi zam, habis dah tu. Terdengar kat telinga kita ni, betul dah tu kan. Ataupun tak ada bunyi, selamat, menyinggah bau dah, zam, adalah tak payah tu, memang kentut dah aku tadi. Macam tu je. Tapi itulah tunjuk Nabi ni kan. Ada sekali tu bagaimana seorang sahabat, tengok adab Nabi kan. Seorang sahabat dah macam mana lah, nak semayang maghrib ni, dekat-dekat nak semayang maghrib, dah lepas azan nak semayang maghrib, tiba-tiba terdengar terbau, bau kurang menyenangkan. Memang confirm bau kentut ni. Semua orang dah pandang lah siapa yang bangun pengambil wuduk ni. Masa tu Masjid Nabawi taklah sebesar sekarang. Tengok siapa yang ambil wuduk ni, dia lah yang kentut ni. Nabi cepat-cepat bertindak. Nabi kata, siapa yang lepas maghrib nanti nak makan daging kambing dengan aku, pergi ambil wuduk sekarang. Semua pergi ambil wuduk, tak tahu dah siapa kentut. Tu Nabi, tengok. Itu dahsyat Nabi, nampak tak? Nabi jaga air muka orang. Itu Nabi. Kan? Jadi kemudian berpaling dari isteri yang tidak patuh. Ni tahulah Nabi dalam Quran pun bagi tahu, maknanya suami isteri ni kena patuh pada agama. Semua meninggalkan orang tidak beriman dengan cara yang baik tanpa melukai hati mereka. Maknanya kita ni dalam berdakwah ni, dalam kita ni nak meninggalkan sesuatu perkara, biarlah cara berhikmah. Nanti tak habis tadi. Sabar tadi, pertama sabar melaksanakan perintah Allah, kedua sabar meninggalkan larangan Allah, dan yang ketiga yang paling tinggi sekali, sabar menghadapi ujian dan dugaan daripada Allah. Kan? Cantik dipandang bulan mengambang orang diawan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu ada ujian, tentu ada dugaan kan. Nak panggil penceramah pun sampai setahun. Allahu Akbar, siat kan. Pada tahun lepas panggil kan. Macam tu lah. Mesyuarat dah berapa minggu lah bincang ni, apa kita nak buat ni, sampai sudah buat ni ya. Macam tu lah kan. Jadi makna kata perancangan. Hijrah ni memerlukan kepada perancangan. Kemudian kita kadang-kadang cabaran yang paling besar adalah bukannya kita tak nak berubah, tetapi kita tidak nampak sebab untuk berubah. Dan yang keduanya, bagaimana nak istiqamah dalam perubahan. Dua halangan utama dalam perubahan. Yang pertamanya, halangannya adalah hawa nafsu. Dan yang kedua, halangannya adalah tidak yakin. Hawa nafsu dan juga keyakinan. Dua masalah untuk berubah. Contoh, suami tengah, pergi mana bang? Abang nak pergi surau. Abang dah janjikan malam ni nak makan sama. Tak, iya pula lah. Tak boleh, besok lagi surau. Tak pergi dia surau. Nampak tak? Hawa nafsu.
ayah bukan dah janji ke malam ni nak pergi pasar malam? Tak, iyalah. Lain kali lagi masjid malam ni, jom pergi pasar malam. Nampak? Habis dia dengan nafsu tadi sebab nak melayan anak tadi. Jadi macam mana nak atasi tu? Jihad, perjuangan. Abang kan dah janji kita malam nak makan sama. Abang semayang tak lama pun. Kalau abang nampak Imam Sabah tu nak ke depan sekarang, abang akan pergi depan dulu. Imam Sabah tu kenapa bang? Ui, sabar betul bacaannya. Biar abang lah pergi ke depan. Sebelum dia ke depan, baik abang. Dia nak pergi ke depan tu macam-macam dah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Dia kata-kata habis ni. Malikin nas, ilahin nas. Insyaallah suasil khair. Batuk pula. Allahu akbar. Ya. Perempuan dekat belakang tabir, habislah kita. Dengar mungkin tak, imam sini tak ada, steady imam sini kan. Iyalah. Jadi kalau abang nampak Imam Sabah tu nak ke depan, abang ke depan dulu. Okeylah. Makna kena kuat. Abah kata nak pergi pasar malam ni, kau jangan risau. Pasar malam tu takkan tutup selagi abah kau tak sampai. Abah pergi semayang dulu sekejap. Apa salah kan? Nanti kita pergi sama. Okey bah, kita orang tunggu abah. Settle. Tak yakin apa? Tak yakin dengan ganjaran yang Allah nak bagi kat kita. Contoh macam korban baru ni. Berapa ekor korban dekat surau ni? Berapa ekor? Macam ni lah. Memang tak boleh dalam ni tak boleh. Kat luar tak buat. Kalau kita tengok senarai kat masjid ke surau-surau, senarai korban, setiap tahun senarai nama yang sama. Akan ada senarai nama yang berulang. Adalah nama-nama baru. Kenapa? Sebab dia dah tahu. Tapi kenapa ramai lagi yang tak masuk korban? Kenapa ramai yang tak join? Sebab pahala tak nampak. Kelebihan tak nampak. Sedekah. Jadi kita merayu bersama agar kita dapat sama-sama lah menyumbang bertabung surau. Kan? Berapa sumbangan surau? Kebiasaan hari Jumaat, surau Jumaat kan? Hari Jumaat biasalah bagi orang berapa? 1,000 lebih kan? Sedangkan kalau semua orang bagi RM10, dia akan lebih dia bagi apa tu? Betul tak? Itu cerita contoh lah kan? Wih, 2 kali ni azan apa pula ni? Oh, tempat pukul 9 Jadi makna kata kalau kita tengok, sebab pahala tak nampak. Macam semayang berapa kali ganda daripada pahalanya daripada semayang seorang? Berapa kali ganda? Tak, semua jawab saya tak tahu. 27, tak ada siapa pun dalam 20 lebih macam tu lah ustaz, tak ada. Semua jawab 27 tahu, tetapi 27 kali ganda tu tak nampak. Cuba kalau kita tukar 27 kali ganda tu jadi RM27, apa jadi kan? Satu waktu ya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tu orang poket RM27. Penuh jangan sampai ke parking kereta bawah tu semayang, sampai ke jalan besar tutup, semua marah. Masjid ni tak, surau ni tak mesra jemaah langsung, tak cukup tempat solat, orang nak solat macam ni ke? Marah. RM27 satu waktu. Yang seorang tu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tengok tak ada ya Allah, zap, lambat sikit sistem. Contohlah memang dapat lah, confirm dapat punya. Lambat-lambat 2-3 saat tu dapat lah. Macam tu lah. Masa tu tahu tak, dekat balik tabir orang perempuan bincang apa, kau dah berapa lama dah semain sini? Aku baru 2 minggu. Wih, banyak duit kau. 27 kali 5 kali 14. Ya Allah, untunglah kau. Aku baru tahu ni. Tak berguna betul jiran aku. Dimarah jiran. Dah tahu dapat RM27 satu waktu, kongsilah dengan jiran. Bagi tahu. Nak kaya seorang tak berguna betul. Aku baru dapat RM27. Marah dia. Walhal selalu dah cakap 27 kali ganda. Itu orang perempuan. Orang lelaki dia tak akan gaduh isu remeh-temeh macam tu. Orang lelaki akan bincang isu dasar. Agak-agak kau lah, mat kita ni makmum dapat 27, imam dapat berapa kira-kira? Ditahannya imam dapat pagar tu. Baik imam cakap, imam dapat berapa imam? Imam ni semua berzuhud, tak nak. Alhamdulillah adalah. Cakap mam, imam kena telus.
Ni contoh tau, tak betul pun ni contoh. Imam pun cakap, tengoklah kalau lupa-lupa tu kadang kurang lah dapat. Tapi kalau khusyuk lebih, malam tu fokus, dia punya tawaduk tu lebih sikit. Tapi teruk-teruk pun tak lari lah RM40. Contoh lah kan. Bertumbuk malam tu nak jadi imam. Asyik dia je jadi imam, aku nak juga bayar tu. Sebab itu nilai duit, sedangkan yang Allah bagi ni 27 kali ganda lebih hebat daripada nilai duit tu. Tapi kita tak nampak. Kita kalau nak yakin, kenapa? Kena ada ilmu. Kain songket benang sutera, lilit sabalit buat selempang. Ilmu yang sedikit jadi cahaya, walaupun yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Makna kata datang belajar kuliah ilmu. Untuk makluman semua, bukan malam ni aja ada kuliah, ya, setiap malam ada. Jangan pilih penceramah. Kepada mereka yang baru datang malam ni, selamat datang saya ucapkan. Macam tu kan, tu terangnya aku cakap ni. Tak adalah, sebenarnya di rumah Allah semua orang boleh datang sama-sama. Itu sebab saya kata tadi, pahala tu nak dapat, nak yakin tu kena selalu amal. Oh macam tu ya, oh macam ni ya, oh macam tu ya, baru kita tahu. Malahan yang datang setiap malam tu semua hebat-hebat ustaz-ustaz yang apa, guru-guru takmir, yang tauliah mereka tu lebih mendalam, lebih detail daripada Samsul Debat ni. Samsul Debat ni hanya penyeri saja, hanya penghias di kalangan, ibarat apa, kumbang di celah-celah pasu bunga, macam itulah, macam itulah kan. Itulah istilah yang boleh bagi. Jadi peribahasa dia menyebut sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Jadi kalau nak berubah, macam mana caranya kita nak berubah? Pertama, matlamat mesti jelas. Kenapa kita nak berubah? Aku nak kurus, contoh, nak kurus mesti jelas. Kenapa? Kerana Allah. Kenapa pula? Ialah bila kurus ringan sikit badan, nak beribadah pada Allah, macam tu. Kurus sebab nak lawa, tak ada pera. Kalau muka memang dah tak boleh belah tu kan, ayat-ayat belah KL kan, macam tu juga lah muka kau kan. Tapi kecantikan tu subjektif kan, tak usah sebab nak lawa. Tak, lawa tu akan datang sendiri. Tapi kita ni kuruskan badan supaya nak ringankan badan beribadah pada Allah. Kenapa kau nak kahwin? Kerana Allah. Iyalah betul lah, menambah zuriat kerana Allah, juga menambah umat Nabi Muhammad kerana Allah. Ini kenapa kahwin? Mak bising. Maksud bila mak tak bising? Memang kerja mak tu bising je. Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Bila kahwin? Bila nak beranak? Dah beranak, perempuan je nak kau. Bila dapat anak lelaki ni? Dapat anak lelaki, beranak je kerja kau. Salah pula beranak tu. Yang seorang, kenapa nak kahwin? Kawan-kawan habis kahwinan, tinggal saya je belum. Yang seorang tu imam tanya, kenapa nak kahwin? Banyak dah umur saya ni, bila lagi saya nak kahwin? Yang seorang, kenapa nak kahwin? Geram tengok budak perempuan tu lagi teruk. Jaranglah imam tanya, kenapa kamu nak kahwin ni? InsyaAllah imam, saya nak kahwin ni kerana Allah. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Macam itulah yang faham. Yang faham, tak faham sudah, taklah. Yang kedua kan, melazimi taubat. Biasakan bertaubat. Lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, imam pun baca Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. 3 kali biasanya. Kalau imam tu buat 10 kali malam tu, mula dalam belakang panjang pula dah. Itu masalah. Sedangkan kita kena melazimi taubat kita. Istighfar ni minta ampun dengan Allah. Itu sebab kalau sibuk sekalipun, jangan kita jadi sombong dengan Allah. Bagi salam tak berkecapui balik, tak berkecapui, berdesup, kata orang Putrajaya. Bangun tu nak cepat tinggalkan majlis, nak tunggu sampai habis. Istighfar tu, kalau sibuk sangat pun istighfar 3 kali. Sahabat tanya, kaifan astaghfir ya Rasulullah, macam mana cara istighfar? Nabi ajar astaghfirullah 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Baca doa yang paling ringkas yang kita tahu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar wa hamna bil amin. Doa apa? Itu masalah kan? Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kami fima razaqtana, ke atas rezeki kami, wa qina azabannar, dan jauhkan kami pada azab api neraka. Mana makan? Cuba cakap, mana makan? Itu doa yang terbaik kalau kita nak baca sebenarnya kan. Tapi jangan baca kuat-kuat, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina. Takut budak ni dengar dah makan, ada kan, tu masalah tu.
Budak ni memang tahu tu doa makan. Nampak lembaga apa yang pelik-pelik balik jalan gelap kan, nampak tinggi, nampak bentuk contoh kan, menakutkan, terus baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Lari lembaga tu. Tahu tak lembaga tu fikir apa? Dengan aku nak dimakan ni. Dia hantu tu pun tahu tu doa makan. Apa? Melazimi taubat. Ya? Kemudian kata Imam Al-Ghazali, jika kamu bertaubat hingga taubat itu gugur, dosa itu gugur, dan kamu kembali melakukan dosa, maka bersegeralah bertaubat dan kembalilah, katakan, doakan, ya Allah, semoga aku mati sebelum sempat mengulangi dosa ini. Macam tu sekali. Ketiga, berdoa kepada Allah, ud'uni istajib lakum, berdoalah akan aku makbulkan. Kemudian yang keempat, mulakan dengan perubahan yang ringan. Contohnya istighfar. Berapa kali sehari? Buat 1000 kali. Contoh. Banyaknya. Tak. Maksudnya apa? Buat 200 lepas subuh, 200 lepas zuhur, 200 lepas asar, 200 lepas maghrib, 200 lepas isyak. Cukup 1000. Macam mana lah? Bukan lama pun. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tengok berdasarkan kelajuan tu, tak sampai pun 2 minit settle. Kan? Cuba buat, nak tengok perubahan dalam hidup, buatlah. Istighfar banyak. Nabi dah janji. Nabi kata apa? Siapa yang melazimi istighfar, 3 perkara. Dijauhkan daripada bala dan musibah, dilapangkan daripada segala kesempitan, dan didatangkan rezeki pada jalan yang tidak disangka-sangka. Siapa yang poning-poning kepala tu, istighfar banyak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Naik motor, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai pejabat, astagfirullah, astagfirullah. Naik kereta, astagfirullah. Slowkan radio tu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. InsyaAllah berubahlah hidup. Sahabat dulu, para sahabat dulu paling busuk pun, paling teruk pun 70,000 kali sehari. Sebab apa? Para sahabat yakin dengan istighfar tu, apa dia nak, Tuhan mesti bagi. Cuba nak buat. Ya ke? Kalau kita kata ya ke? Memang tak dapat lah. Dia kena yakin, kan? Kena yakin. Ya. Mula dengan perubahan yang ringan. Jangan terus-terus buat 1000. Astagfirullah, astagfirullah, balon 1000 langsung tak buat lagi dah apa tu. Kan? Bangun malam. Bangun malam. Itu kan dah training bulan puasa. Teruskanlah. Bangun malam. Bangun malam qiyamul lail ni ibadah tau. Bukan bangun kencing tidur balik, itu tak kira. Bangun ibadah. Tak dapat sehari sekali, buat seminggu sekali. Tak dapat seminggu sekali, sebulan sekali. Tak dapat sebulan sekali, setahun sekali. Setahun sekali pun tak dapat, 10 tahun sekali. Tak agak boleh qiyamul lail 10 tahun sekali, seumur hidup sekali. Kalau tak boleh agak, cari tali gantung diri, mati lagi baik. Yang tu lah, payah sangat kan. Seumur hidup sekali pun tak dapat kan. Bangun paling tidak, Allah, paling tidak ambil wuduk, duduk dekat katil tu macam mana? Ya Allah, banyak dosaku ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Macam tu pun tak apa. Ingat Allah. Liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Yang kelima, pilih persekitaran yang sama dengan misi kita nak berubah jadi baik. Kat mana? Surau. Datang surau, insya-Allah baik. Alah, pergi surau belum tentu lagi baik, kata orang tu. Betul. Pergi surau belum tentu jadi baik, tapi ada harapan jadi baik sebab orang lain semua baik. Pergi disko belum tentu lagi jahat. Betul. Tapi ada harapan jadi jahat. Belum pernah lagi orang pergi disko. Shh, diam, isyak, diam, tak pernah berlaku. Jangan nak bohong. Kan? Jadi maknanya cuba berkawan dengan orang jual minyak wangi, kata Nabi, kita akan dapat percikan itu. Kan, dapat ni. Pergi berkawan dengan tukang besi, dapat juga ni kesan lubang-lubang ni. Sebab serpihan itu dia percikkan api dia tu kena membakar baju kita. Jadi pilihlah persekitaran yang baik. Yang keenam, jaga solat dan sentiasa mengingati Allah. Jaga solat. Solat adalah ibadah yang pertama ditanya. Satu pasangan bercerai setiap 13 minit sehari ni. Satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Itu statistik yang terbaru juga lah. Satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Dan lebih 90% pasangan yang bercerai-berai ni berpunca daripada tak jaga solat. Bukan tak solat jemaah atau memang tak solat.
tu. Kemudian bersyukurlah pada setiap proses. Alhamdulillah aku dah khatam dah Quran sekali, aku nak khatam lagi. Alhamdulillah aku malam ni dah pandai dah solat ni macam mana, aku dah tahu dah solat sunat tasbih. Alhamdulillah, pada perubahan yang kita buat tu kita syukur, bersyukur ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ingat niat itu penting. Niat itu penting dalam perubahan. Sesungguhnya dengan perubahan yang kita buat, mudah-mudahan akan menjadikan kita manusia yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat adalah merupakan asas yang paling penting kan. Kita kena ingat, meninggalkan amal kerana manusia, membuat amal kerana manusia adalah riak. Beramal kerana manusia adalah riak. Tidak beramal kerana manusia adalah syirik. Macam mana pula? Yalah, kita semayang kenapa? Saja bismillahirrahmanirrahim, biar orang nampak kita solat. Riak. Aku tak naklah solat kat surau tu, nanti kawan cakap apa pula. Dia fikir orang cakap mana ada lagi besar pada Allah Ta'ala menyebabkan dia tak pergi surau untuk beribadah. Itu yang disebutkan syirik, itu maksud dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah cukup buat masa ni. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap di dalam jiwa. Banyak lagi benda saya nak cerita sebenarnya. Kalau boleh nak bawa tajuk fitnah, tajuk ini, banyak lagi sebenarnya. Maknanya kena panggil lagi lah ni. Jadi insya-Allah lepas ni kita buat 2 Syamsul, panggil 2 Syamsul, Syamsul Debat dan Syamsul Rau-Rau. Nak seorang lagi boleh tak? Boleh, tak masalah kan. Nanti saya tanyalah dia dulu. Cek je dengan PA saya, dia akan terus set tarikh saya dengan Syamsul Rau-Rau sekali. Buat forum tu senang. Tengok alhamdulillah. Saya tu sebab saya tak tolak jemputan kat sini. Buat saya difahamkan jemaah subuh pun memang macam ni ramai. Saya dengar macam itulah. Tahniah lah. Ada yang terperanjat tu mana tak ada lah tu. Kan? Jadi insya-Allah mudah-mudahan walaupun sedikit, bak kata orang cantik dipandang rumah penghulu, kayu tok dari papan, alang-alang menuntut ilmu sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya. Semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Menkurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.